Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana memberi kita kesempatan untuk meneruskan pengajian kita dalam mata pelajaran akidah. Okey, pada hari ini kita akan masuk pelajaran yang ketiga, iaitu sifat baqa. Sifat baqa dalam muka surat 42. Okey, semua tengok, baca dan fahami maksud sifat baqa. Okey, sebelum tu kita baca dulu. Pada akhir pelajaran ini murid akan dapat, yang ni apa yang kita akan dapat dalam pelajaran yang kita baru masuk ni, itu pelajaran 3 sifat baqa ni. Yang pertama adalah kita dapat menyatakan pengertian sifat baqa. Okey, kita akan dapat menyatakan apa itu maksud sifat baqa itu. Sifat baqa tu apa dia? Yang kedua adalah menyebut hukum beriman kepada sifat baqa. Kita akan dapat sebut apa itu hukum. Sama ada wajib ke, harus ke, haram ke hukum untuk beriman kepada sifat baqa ni. Yang ketiga adalah membaca dalil. Kita dapat membaca dalil naqli. Itu dalil daripada Al-Quran dan pengertian Allah Subhanahu Wa Taala bersifat baqa. Okey, kita dapat baca benda tu. Dan yang keempat adalah kita dapat menyatakan kesan mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan baqa. Kesan kita percaya kepada Allah itu bersifat dengan kekal ataupun baqa. Apa maksud baqa? Baqa itu artinya adalah kekal. Okey, tengok maksud sifat baqa. Maksud baqa artinya kekal. Maksudnya kekal lah. Dia tak akan binasa. Kekal. Macam kita ni tak kekal sampai masanya kita mati, tapi Allah tidak. Allah tak akan mati, Allah tak akan binasa. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersifat baqa. Dia wajib. Maksudnya Allah itu wajib bersifat dengan baqa, iaitu kekal. Dan tiada kesudahan baginya, dan tiada kesudahan. Kita ni ada kesudahan sampai masanya kita mati ataupun sampai masanya kiamat. Kita juga akan mati pada masa tu. Itulah kita sebagai makhluk, tetapi Allah tidak. Allah tidak akan mati, walaupun kiamat pun Allah tidak akan binasa. Allah tetap tiada kesudahan. Allah Subhanahu Wa Taala kekal buat selama-lamanya. Selama-lamanya kekal abadi. Bukannya manusia. Manusia setakat umur kita dah tua, habislah. Tapi Allah tidak. Allah selama-lamanya. Okey. Sekali lagi, Allah Subhanahu Wa Taala kekal buat selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu dan masa. Allah tak ada. Macam kita ni sampai waktu tertentu. Contoh kita umur 80, situlah batasan kita. Tetapi Allah tidak. Allah tidak binasa mengikut waktu. Allah ini kekal hidup selama-lamanya. Okey. Kita wajib mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kekal buat selama-lamanya. Inilah hukum dia. Kita wajib. Kita mesti wajib percaya. Bila wajib ni, kalau kita tak percaya, kita berdosa. Hukum dia selama-lamanya dan tidak akan binasa. Okey, kita kena wajib. Kita wajib percaya dalam diri kita ni, Allah ni dah kekal buat selama-lamanya dan tidak akan binasa. Tidak akan binasa ni maksudnya apa? Tidak akan mati, tidak akan dimatikan. Macam itulah. Allah akan tetap kekal. Okey, buka muka surat 43. Kita tengok itu dalil baca dan fahami. Dalil naqli, iaitu dalil daripada Al-Quran ataupun hadis sifat baqa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Okey. Maksudnya apa dia? Maksudnya adalah segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Okey, Allah dah bagi tahu dah dalam Al-Quran. Kullu man 'alaiha fan.
Segala yang ada dalam muka bumi kita ni, dalam dunia kita ni akan binasa. Binasa maksudnya akan hilang, akan kekal, akan rosak. Semua itulah akan binasa. Akan binasa. Dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya semua dalam dunia ni kekal, akan kekal. Yang kekal, semua yang dunia ni akan binasa. Yang kekal hanyalah Tuhan kita. Tuhan saja yang kekal. Dalam dunia ni semua binasa. Yang kekal selama-lamanya Allah sahaja. Inilah dalil dia. Dalil naqli. Kena ingat dalilnya. Kita baca bawah ni, setiap yang hidup pasti akan mati kecuali Allah. Siapa dia pun kita, pokok, kita ni binatang, kita ni cuma manusia, semua akan mati kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kekal tanpa sempadan waktu dan tempatnya. Allah kekal tanpa sempadan waktu dan tempat. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni manusia ni, kalau kita dah tak ada tempat dah di dunia ni dah hancur dah. Maksudnya kita pun akan hancur lah semua. Contoh. Tapi Allah ni walaupun tempat dia tu, dia tak ada tempat nak duduk, tak ada tempat nak berada, tapi dia tetap hidup kekal selama-lamanya. Itulah Allah. Dia tak sama macam kita manusia. Okey, seterusnya buka muka surat 44. 44, baca dan hayati. Dalil aqli. Apa itu dalil aqli? Dalil aqli ini ialah dalil daripada akal kita. Dia nak suruh kita fikir dengan akal kita. Tadi dalil naqli. Naqli itu daripada Al-Quran. Kita tak payah fikir dah. Allah dah beritahu dah dalam Al-Quran. Yang ni adalah dalil aqli, iaitu dalil yang Allah nak bagi, yang kita kena fikir sendiri dengan pemikiran kita. Bukti dengan akal menunjukkan Allah bersifat, Allah Subhanahu wa ta'ala kekal ialah, bukti dengan akal bahawa Allah itu kekal ialah, jika ia tidak kekal, kalaulah Allah itu tak kekal, tentulah ia akan binasa. Okey. Kalau Allah tak kekal, dia akan binasa. Samalah kita. Kalau kita ni tak kekal, kita pun binasa. Apa beza kita dengan Allah kan? Kalau ia binasa, kalau Allah tu binasa kan? Kalau Allah itu binasa ataupun dia kata Allah itu mati kan? Tentulah ada yang mematikannya. Tentulah ada yang mematikannya. Nya ni mematikan Tuhan lah, Allah lah kan? Kalau Allah itu binasa, mestilah ada orang yang binasakan dia. Siapa dia? Allah tu dah Tuhan lah. Siapa dia yang nak binasakan dia? Manusia, haiwan, makhluk asing ke? Siapa dia yang nak mematikan Allah? Jadi benda tu tak dapat diterima oleh akal. Kalau Allah itu binasa, mestilah ada orang yang membinasakannya. Siapa dia yang nak membinasakan Allah? Tak ada siapa, sebab Allah yang menciptakan kita. Ini tentunya tidak mungkin dan tidak diterima oleh akal. Okey, kepala akal kita sendiri pun tak dapat terima bahawa Allah itu akan binasa, sebab tak ada orang yang boleh membinasakan Allah. Jadi dengan dalil akli ini kita dapat fahami bahawa Allah itu memang kekal abadi dan selama-lamanya. Tak ada waktu, tak ada had waktu, dan tak ada siapa yang boleh membinasakan Allah. Okey, hukum kita percaya, hukum mempercayai sifat baqa adalah wajib. Wajib ni kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita tak percaya, kita dapat dosa. Itulah. Kalau kita tak percaya kepada sifat baqa adalah berdosa besar. Tak percaya kata Allah itu bersifat dengan kekal, kita berdosa besar. Itulah. Okey. Bawah tu ada lagi firman Allah. Okey, kita baca sikit.
firman Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surah Al-Qasas ayat 88. Maksudnya, dan janganlah engkau menyembah yang lain bersama-sama Allah. Jangan kita menyembah yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiap-tiap sesuatu akan binasa. Semua benda yang akan binasa, melainkan zat Tuhan, melainkan Allah. Baginya lah kuasa memutuskan segala hukum. Allah itulah kuasa nak memutuskan segala-gala hukum, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Last sekali kita dikembalikan kepada Allah juga. Yang ni untuk apa? Untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan. Okey, ayat Quran ni dia nak menunjukkan bahawa Allah itulah yang kekal, lah seorang-seorangnya Tuhan, dan Allah itu akan kekal selama-lamanya. Semua kita akan binasa kecuali Allah. Kita tak ada kuasa, Allah itu maha kuasa. Ingat yang tu sahaja. Dan kita ini akan kekal, Allah kita ini tidak akan kekal. Allah satu-satunya yang akan kekal abadi. Hidup di dunia ini hanya sementara, yang selama-lamanya adalah di akhirat sana. Okey, setakat itu sahaja pengajian kita pada hari ini. Kita akan sambung pengajian kita pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.